Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Cikgu Nur Faizah binti Ibrahim dari Sekolah Menengah Sains Tengku Muhammad Faris Petra. Pada hari ini, Cikgu akan berkongsi satu subtopik lagi, masih lagi dalam bab 7, iaitu usaha ke arah kemerdekaan. Tetapi pada hari ini, Cikgu akan fokuskan kepada satu topik kecil yang walaupun kecil tapi ia sangat penting dalam pembinaan negara bangsa yang merdeka. Okey, tajuk tersebut ialah sistem ahli. Okey, apabila cikgu mengatakan tentang sistem ahli, ada beberapa perkara yang kita akan pelajari. Yang pertamanya, kita akan lihat apakah pengenalan berkenaan dengan sistem ahli, dan kita akan tengok juga bagaimana pembentukan sistem ahli, senarai ahli, ciri-ciri sistem ahli dan juga kepentingan sistem ahli. Jadi selepas kita belajar tentang topik ini, cikgu harap kamu dapat menjelaskan tentang pembentukan sistem ahli. Dan cikgu juga berharap kamu dapat menghuraikan kepentingan permuafakatan dalam menjamin keharmonian masyarakat. Okey, sebelum kita memulakan, cikgu nak tanya dulu. Kamu rasa apakah yang menyebabkan pihak British memperkenalkan sistem ahli? Okey. Apa yang menyebabkan kerajaan British memperkenalkan sistem ahli ialah kita dapati selepas Perang Dunia Kedua, pihak British mula memperkenalkan dasar dekolonisasi. Okey, sebelum kamu nak tanya cikgu nak tanya kamu tahu tak apakah yang dimaksudkan dengan dasar dekolonisasi? Okey, cikgu rasa kalau kamu tak pernah dengar, kamu tak akan tahu. Kalau dalam peperiksaan ada soalan mengatakan tentang dekolonisasi, kamu akan tertanya-tanya, apakah maksud dekolonisasi? Jadi hari ini cikgu akan terangkan kepada kamu semua, apakah yang dimaksudkan dengan dekolonisasi. Jadi dekolonisasi ini, kamu boleh tengok perkataan yang cikgu merahkan. Itu. Apa yang awak nampak pada perkataan yang merah tu? Dekolonisasi itu membawa pengertian bebas ataupun kebebasan. Yang mana British berusaha untuk membebaskan negara-negara yang dijajah oleh mereka. Nak bebaskan dengan cara macam mana? Okey, dengan cara memberikan negara-negara yang dijajah oleh mereka itu kemerdekaan. Jadi kalau British dah mengatakan dia nak bagi kebebasan, nak bagi kemerdekaan, apa tindakan yang harus dilakukan oleh pihak mereka? Okey, mestilah ada langkah-langkah yang diambil. Okey, langkahnya ialah menyediakan langkah ke arah berkerajaan sendiri. Tetapi kena ingat, dia tidak memberikan latihan berkerajaan sendiri itu secara drastik, tetapi secara beransur-ansur. Okey. Jadi cikgu harap kamu dah faham dah apa yang dimaksudkan dengan dekolonisasi. Jadi dekolonisasi ini adalah lawan kepada frasa kolonial. Okey. Membebaskan negara yang dijajah. Okey, seterusnya kita tengok idea siapakah sebenarnya sistem ahli ni. Okey, kalau awak tengok gambar yang cikgu tunjukkan dekat skrin tu, kamu boleh kenal siapa? Dah ada nama pun kat bawah tu, iaitu Dato' Onn Jaafar. Okey, Dato' Onn Jaafar inilah sebenarnya yang mencetuskan idea berkenaan dengan sistem ahli. Kenapa Dato' Onn Jaafar ni tiba-tiba aja dia tercetusnya idea ini? Okey, ada sebabnya. Sebabnya pada masa tersebut kekurangan pegawai tempatan di negara kita dalam perkhidmatan kerajaan. Tak cukup pegawai tempatan. Jadi, Dato' Onn Jaafar dah tahu dah, pegawai tempatan tak cukup sekarang ni. Jadi, beliau telah mengusulkan kepada pihak British, tambahlah lagi wakil-wakil tempatan dalam pentadbiran. Lagipun Dato' Onn Jaafar tahu, benda ini selaras dengan dasar yang British hendak lakukan, iaitu dasar dekolonisasi. Okey. Jadi, apa yang diminta oleh Dato' Onn Jaafar ini sebenarnya telah menjadi kenyataan. Yang mana kita dapat lihat
pada tahun 1951, Sir Henry Jenny yang pada masa itu merupakan pesuruhjaya tinggi British telah mengumumkan senarai anggota sistem ahli. Okey, dekat situasi ini kita dapat lihat dia seolah-olah macam orang mengantuk di sorongkan bantal. Betul ke macam tu? Tak apa, salah sikit-sikit tak apa. Cikgu bukan cikgu BM. Okey, jadi sistem ahli telah diperkenalkan oleh Sir Henry Jenny. Jadi secara tidak langsung, hasrat Datuk Onn Jaafar tadi telah menjadi kenyataan. Okey, dan sistem ahli ini telah dilaksanakan pada bulan April 1951 sehinggalah Jun 1955. Okey, pada masa ini kita belum lagi menjalankan pilihan raya, iaitu pilihan raya yang paling penting, iaitu pilihan raya Majlis Perundangan Persekutuan. Kerana pilihan raya ini diadakan pada Julai 1955. Jadi sebelum pilihan raya, sistem ahli tamat dulu. Okey. Okey, seterusnya kita tengok. Okey, apabila sistem ahli diperkenalkan, jadi beberapa orang anggota Majlis Perundangan Persekutuan telah diberi tanggungjawab terhadap beberapa jabatan dan juga agensi kerajaan. Okey, namun begitu, ada 3 portfolio kekal di bawah kuasa British. Okey, portfolio tersebut ialah hal ehwal ekonomi, perindustrian dan perhubungan sosial serta perumahan dan kerja raya. Okey, jadi sebelum cikgu pergi ke slide yang seterusnya, cikgu tahu, mesti kamu nak tanya, cikgu, portfolio tu apa? Okey. Jadi portfolio tu apa? Tadi kita dah belajar dah dekolonisasi, sekarang ni portfolio pula. Okey, portfolio ni sebenarnya ialah tanggungjawab yang akan digalas ataupun yang dipertanggungjawabkan kepada seseorang anggota ahli tersebut. Okey, contohnya kalau kita kata siapa ya? Menteri Pendidikan. Siapa ya Menteri Pendidikan? Datuk Razin Jimin. Okey, awak tanya, Datuk Razin Jimin tu siapa Oh, dia Menteri Pendidikan. Jadi Menteri Pendidikan itulah yang dikatakan portfolio. Okey, cikgu harap awak boleh faham dengan contoh ringkas cikgu. Okey, seterusnya kita tengok. Inilah 3 portfolio tu yang masih kekal di bawah pentadbiran pihak British. Jadi kamu boleh tengok, cikgu tak nak ulang lagi. Okey, seterusnya kita tengok dari segi maksud. Dah cerita dah, sistem ahli lah, itulah, inilah. Sekarang ni sistem ahli tu apa? Kamu tahu tak sebenarnya sistem ahli tu sebenarnya apa? Okey, sistem ahli ni, nak memudahkan tugas. Awak tengok perkataan yang cikgu merahkan tu. Okey, melatih. Jadi sistem ahli ini bermaksud sistem yang melatih penduduk tempatan menerajui pentadbiran Persekutuan Tanah Melayu. Okey, jadi maksudnya sistem yang nak melatih penduduk tempatan. Okey, sistem ahli itu. Okey, boleh faham? Okey, sekarang ni kita tahu. Jadi sistem ahli ini sebenarnya tujuannya untuk apa? Okey, kita tengok seterusnya. Jadi tujuannya adalah untuk memberi latihan pentadbiran kepada penduduk tempatan berkaitan dengan pentadbiran sebelum British memberikan kemerdekaan. Okey, senangnya macam ni. Jadi tujuan sistem ahli ini diperkenalkan adalah untuk memberi latihan. Tapi bukan nak beri latihan yang macam mana, tapi latihan tentang pentadbiran negara. Sebab kan British nak meninggalkan negara kita dah. Sebelum dia ucapkan selamat tinggal, dia nak bagi latihan terlebih dahulu. Jadi supaya pemimpin negara kita dapat bersedia untuk memimpin negara apabila pihak British meninggalkan negara kita. Okey, kita tengok seterusnya. Okey, namun begitu, kita dapati pada tahun 1954 ada sedikit rombakan yang telah dibuat pada sistem ahli. Okey, apabila rombakan dibuat, kita dapati ada beberapa portfolio baru telah diperkenalkan. Dan portfolio ini telah dijawat oleh anggota Majlis Perundangan Persekutuan. Okey, ini secara keseluruhannya portfolio yang terdapat dalam sistem ahli. Ada 8 kesemuanya. Dan yang nombor 6 hingga nombor 8 itu adalah diperkenalkan setelah pembaharuan dibuat.
Okey, seterusnya kita tengok siapakah ahli-ahli yang terdapat dalam sistem ahli. Nombor 1 tu cikgu rasa tak perlu perkenalkan dah. Okey, semua orang tahu dah. Okey, beliau merupakan ahli hal ehwal dalam negeri. Okey, yang kedua EEC Turaisingam sebagai ahli pelajaran. Okey, dulu dipanggil ahli pelajaran. Sekarang ni panggil ahli apa? Kamu boleh semaklah lepas ni. Okey, nombor 3. Kita tengok ini adalah ahli kesihatan, Lee Tiang Keng. Okey, yang keempat ahli pertanian dan perhutanan iaitu Tunku Yaakob Ibni Sultan Abdul Hamid. Okey, seterusnya yang kelima Datuk Mahmud Mat yang merupakan ahli tanah, lombong dan perhubungan. Okey, yang cikgu warnakan dengan warna orange kat bawah tu, orange tak orange. Okey, nombor 6 itu selepas berlaku perubahan dalam sistem ahli, iaitu pada tahun 1954 yang cikgu beritahu sebentar tadi. Maka wujudlah ahli baru, iaitu ahli kerajaan tempatan, perumahan dan perancangan bandar, iaitu Datuk Ni Ahmad Kamil. Okey, kita tengok dua lagi. Okey, H.S. Lee sebagai ahli pengangkutan dan juga ahli hasil bumi, iaitu Dr. Ismail Abdul Rahman. Okey, ini adalah senarai ahli yang terdapat di dalam sistem ahli di negara kita. Okey, daripada senarai ahli yang awak tengok tadi, kita dapati terdapat pelbagai kaum yang menjadi ahli dalam sistem ahli. Itulah, ia melibatkan semua kaum, bukan satu kaum sahaja. Sebab negara kita terdiri daripada pelbagai kaum. Okey, seterusnya kita tengok. Ini bahagian yang paling penting. Ciri-ciri sistem ahli. Kalau dalam periksa, kalau keluar soalan berkaitan dengan sistem ahli, kemungkinan besar tak ada benda lain yang akan ditanya kecuali ciri-ciri berkenaan dengan sistem ahli. Okey, ada 5 bulatan. Ada 5 perkara yang harus kamu semua ingat. Okey, jadi cikgu nak mulakan dengan yang dalam kotak, yang dalam bulatan biru. Kotak-kotak pula. Dalam bulatan yang berwarna biru. Okey, yang mana dekat dalam warna biru tu apakah sistem ahli? Okey, sistem ciri-ciri sistem ahli. Jadi ciri-ciri sistem ahli yang pertamanya awak kena ingat satu sistem kabinet bayangan. Okey, awak kena kat sini. Letak macam ni. Bila cikgu kata sistem ahli tu apa? Letak kat sini. Kalau letak kat sini, tengok atas. Apa? Bayangkan. Jadi awak ingat. Bayangan. Satu sistem kabinet bayangan. Tapi kena ingat, dalam sistem kabinet bayangan ni, ada orangnya. Jangan ingat benda tu kosong aja. Ada orangnya. Jadi siapa yang duduk dalam kabinet ni? Dalam kabinet bayangan ni? Okey, yang duduk dalam tu ialah pegawai, takbir dan juga tokoh masyarakat. Kita fikir lagi, tokoh masyarakat, macam mana tokoh masyarakat ni? Ada orang dia tak tahu tokoh masyarakat ni macam mana. Sebab kat dalam bulatan tu, dia tak ada cerita pula tokoh masyarakat tu apa. Jadi tokoh masyarakat ni nak memudahkan kita faham orang yang banyak menyumbang kepada negara. Tak kiralah dalam aspek apa sekalipun. Okey, kalau kita kata Siti Nurhaliza, dia menyumbang ke? Menyumbang? Siti Nurhaliza tak menyumbang. Tapi dia dapat datuk. Bermaksud dia menyumbang juga, tapi dia menyumbang dalam aspek apa? Dalam aspek hiburan. Contohnya macam tu. Jadi kita nak cakap tokoh masyarakat ni orang yang menyumbang kepada negara. Dan biasa orang yang menyumbang kepada negara ini terdiri daripada mereka yang mempunyai pendidikan yang baik, pendidikan yang tinggi. Ataupun kita kata mereka ni adalah golongan intelektual. Yang mana mereka ini boleh diharapkan untuk menjadi pemimpin kepada negara kita. Membawa nama negara kita di persada antarabangsa contohnya. Okey, itulah yang dikatakan tokoh masyarakat. Jadi bila awak tengok balik kepada senarai ahli yang ada dalam sistem ahli tadi, kita dapati mereka tu sebenarnya adalah antara tonggak utama negara daripada pelbagai kaum yang bersungguh-sungguh menyumbang kepada negara ke arah mencapai kemerdekaan. Okey, yang kedua, kita tengok yang dalam bulatan yang berwarna purple. Warna purple tu. Jadi walaupun kita bayangkan kat sini, kabinet bayangan. Tapi kita kena tahu, kabinet bayangan ni tarafnya dengan siapa? Okey, jadi kabinet bayangan ini tarafnya adalah seperti menteri pada hari ini. Sama saja macam menteri, cuma dia bayangan. Belum menjadi kenyataan lagi.
Jadi tarafnya sama dengan menteri. Jadi kalau kita kata dia sama taraf dengan menteri, mestilah dia mempunyai tanggungjawab. Apa yang dipertanggungjawabkan kepada setiap ahli tersebut? Setiap menteri itu. Okey, mereka bertanggungjawab menjaga satu portfolio. Okey, jumpa lagi perkataan portfolio. Okey, menjaga satu bidang tugas yang mana di dalamnya terkandung jabatan dan juga agensi kerajaan. Okey, lepas ni cikgu akan tunjukkan contoh. Okey, kalaulah taraf mereka ni menteri, habis tu apa tanggungjawab tu? Tadi kita kata dia jaga portfolio. Katakanlah kita bagilah dia jaga satu, mereka menjaga satu portfolio. Habis tu, apa dia nak buat? Kata kabinet bayangan kan? Jadi apa tugas mereka? Okey, tugas mereka, kita tengok dalam bulatan yang berwarna merah, tugas mereka ialah bertanggungjawab mencadangkan undang-undang yang berkaitan dengan jabatannya untuk dibentangkan dalam Majlis Perundangan Persekutuan. Lah, kena cadang undang-undang pula. Kenapa kena cadang undang-undang? Kan undang-undang dah ada. Macam mana tu? Itulah yang dinamakan dengan proses pembelajaran. Kata tadi nak belajar kan sebab nak bentuk negara sendiri. Jadi, kena cadangkanlah undang-undang. Contoh macam ni, cikgu bagi analogi yang senang lah. Awak tengok cikgu mengajar hari ni, awak cakap, boring lah cikgu ni mengajar entah apa-apa ni, tidur je lah nanti ni saya. Saya kata okey lah kalau awak tidur. Besok kalau awak jadi cikgu macam cikgu, awak mesti pastikan anak murid awak tak tidur dalam kelas. Jadi apa awak nak buat? Cikgu saya nak buat macam ni besok. Kalau saya jadi cikgu saya nak buat macam ni. Saya akan bagi gula-gula ke apa ke. Itulah dikatakan proses pembelajaran. Jadi itu contoh. Jadi menteri ni dia akan lihat mana undang-undang yang harus ditingkatkan, diperbaiki sebab yang nak memerintah nanti mereka hendak mengaplikasikannya dalam sistem pentadbiran negara kita sendiri. Okey, boleh faham? Okey, cikgu harap awak faham. Okey. Okey, seterusnya kita tengok. Dah tahu dah tanggungjawab pun dah tahu. Sekarang ni kita nak tahu pula siapa yang lantik ahli ni. Okey, ahli ni dilantik oleh Pesuruhjaya Tinggi British. Jadi kalau pada masa itu siapa Pesuruhjaya Tinggi British tu? Sir Henry Jenny. Peringkat awal tadi cikgu dah bagi tahu, tetapi mestilah dengan persetujuan Majlis Raja-Raja. Bukan pelantikan itu dibuat dari sebelah pihak sahaja, tapi hasil perbincangan dengan Majlis Raja-Raja. Jadi secara tidak langsung disebabkan oleh Pesuruhjaya Tinggi yang melantik, jadi sistem ahli ini dan ahli-ahlinya adalah diletakkan di bawah kuasa Pesuruhjaya Tinggi. Okey, kalaulah soalan ini keluar dalam periksa. Okey, awak kena ingat 5 perkara. Okey, yang pertama, awak ingat kat sini, bayangkan. Okey, siapa yang ada dalam bayangan awak tu? Tokoh-tokoh yang memberi sumbangan besar kepada negara, orang yang hebat. Okey, kemudian awak tengok apakah taraf mereka ni. Awak ingat perkataan menteri. Kalau awak tengok cikgu, awak ingat Menteri Pendidikan sebab cikgu bekerja di bawah Menteri Pendidikan. Okey, kemudian awak tengok tanggungjawab cikgu nak ajar apa, nak buat apa? Tanggungjawab cikgu nak memastikan kejayaan dasar pendidikan negara. Tengok, kalau awak tengok ayah awak, contohnya ayah awak polis, apa tanggungjawab ayah awak? Awak boleh bayangkan, okey? Kemudian apa yang tanggungjawab yang harus dibuat oleh ahli? Okey, mencadangkan undang-undang yang berkaitan dengan jabatannya. Kalau cikgu mesti nak ajar kamu, nak pastikan kamu tak tidur pada waktu sejarah. Contohnya macam tu. Itu tanggungjawab cikgu. Kamu boleh compare kat situ. Okey, dan yang keempat, kamu ingat balik siapa yang lantik ahli? PTB, Pesuruhjaya Tinggi British dengan persetujuan Majlis Raja-Raja. Bila dikatakan ahli itu dilantik oleh Pesuruhjaya Tinggi, maka ia diletakkan di bawah kuasa Pesuruhjaya Tinggi British. Okey, jelas? Okey, cikgu harap awak jelas. Okey, kita tengok seterusnya. Ini yang terakhir. Oh, belum lagi. Okey, ini contoh ni. Kita tengok dekat sini cikgu ambil contoh Dato' Onn Jaafar. Okey, beliau sebagai Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, ahli Hal Ehwal Dalam Negeri. Okey, apa bidang tanggungjawab? Apakah tanggungjawab yang harus dijaga oleh Dato' Onn? Tengok kat situ ada 7.
yang berkaitan dengan hal ehwal dalam negeri, hal ehwal imigran, penyiaran dan percetakan, ada pasal kad perkahwinan, kematian, pendaftaran, semuanya adalah di bawah tanggungjawab Datuk Onn Jaafar. Begitu jugalah dengan menteri-menteri yang lain. Kalau menteri pengangkutan ambil tanggungjawab berkenaan dengan portfolio yang diberikan. Okey, seterusnya kita tengok yang terakhirlah yang terakhirlah dalam perbincangan kita tentang sistem ahli ini, iaitu kepentingan sistem ahli ini. Okey, jadi sistem ahli yang diperkenalkan ini penting ke? Awak rasa penting ataupun tidak? Kalau cikgu kata penting. Kalau awak, cikgu tak tahulah. Okey, apa kepentingan sistem ahli? Okey, yang pertama, kenapa cikgu kata sistem ahli ini penting? Sebab sistem ahli inilah yang menyediakan asas untuk melatih orang tempatan ke arah berkerajaan sendiri. Okey, dekat sini kita kena berterima kasih kepada sistem ahli. Sebab dengan adanya sistem ahli, orang kita, penduduk tempatan di negara kita mendapat latihan. Kalau tak ada sistem ahli, tak adalah latihan tersebut. Jadi cikgu rasa kamu boleh faham pentingnya sistem ahli dalam melatih orang tempatan ke arah berkerajaan sendiri. Okey, seterusnya kita tengok yang kedua. Okey, sistem ahli juga memberikan pendedahan kepada penduduk tempatan untuk belajar mentadbir dan menerajui kerajaan menjelang kemerdekaan. Okey, dengan adanya sistem ahli inilah kita, penduduk, pemimpin yang terdapat di negara kita mendapat pendedahan tentang bagaimana cara nak mentadbir kerajaan apabila British sudah menyerahkan kuasa. Kalau British cabut macam tu aja, terus balik, tinggallah kita terkulat-kulat, macam mana? Nak buat apa? Okey, contohnya, cikgu bagi analogi yang mudah lah, senang kita cerita pasal sejarah lah. Awak nak periksa kan? Tapi awak tak membaca, tak ada buat apa. Tiba-tiba esok nak periksa, awak pergi periksa. Awak rasa? Saya rasa awak hanya buang masa. Baik awak tak payah pergi. Sebab apa? Sebab awak tidak belajar. Tidak mendapat pendedahan. Tak tahu cara nak menjawab soalan peperiksaan pun. Jadi begitulah juga dengan sistem ahli. Jadi pendedahan yang diberikan ini menyebabkan pentadbir ataupun pemimpin-pemimpin yang hebat di negara kita mendapat pendedahan dan dapat mengaplikasikannya setelah negara kita merdeka. Okey, kita tengok yang ketiga. Okey, ini yang paling penting. Okey, kita lihat dah tadi dalam sistem ahli terdiri daripada pelbagai kaum. Jadi kenapa nak kena ada pelbagai kaum pula? Satunya sebab negara kita terdiri daripada pelbagai kaum. Jadi untuk memupuk kemerdekaan, kita harus pupuk dahulu tentang perpaduan. Jadi apabila semua ahli berada dalam sistem ahli, kita boleh berbincang tentang bentuk yang kita hendak buat, bentuk yang kita hendak laksanakan apabila kita menjadi pemimpin yang sejati nanti, apabila British dah balik. Okey, seterusnya kita tengok yang terakhir. Okey, dengan adanya sistem ahli ini, dengan adanya latihan, dengan adanya pendedahan, dengan wujudnya perpaduan, maka kita dapati kemerdekaan akan mendapat sokongan daripada seluruh penduduk di tanah Melayu. Awak bayangkan kalau tak ada perpaduan, kalau tak ada kerjasama, adakah kemerdekaan ini akan berkekalan? Bukan setakat berkekalan, jangan nak cerita pasal keberkekalan. Saya rasa tak sempat merdeka pun, asyik bergaduh sana, bergaduh sini. Okey, daripada apa yang cikgu terangkan ni, adakah kamu faham tentang kepentingan sistem ahli? Daripada ciri, kemudian kita lihat kepentingan. Jadi, cikgu rasa kamu mesti bersetuju dengan cikgu bahawa sistem ahli ini adalah satu sistem yang sangat penting. Kerana sistem ahli ini telah memberikan pendedahan yang sangat baik kepada pemimpin di negara kita untuk mentadbir dan menerajui kerajaan. Jadi, sesuailah sistem ahli ini diperkenalkan seiring dengan dasar British yang hendak menamatkan
penjajahan ke atas negara-negara yang dijajah oleh mereka. Okey, cikgu harap kamu telah mendapat input. Kamu telah faham apa yang kita pelajari pada hari ini. Semoga kita dapat berjumpa lagi pada masa akan datang. Cikgu ucapkan terima kasih dan selamat belajar. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.